إياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم. Ini kalam keluar daripada orang dalam ghalabatus syuhud, orang yang tenggelam dalam musyahadah kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sangat hebat. Am kaifah, atau betapa dia kata sabit yang hadis serta baginya bersifat kidam. Sebahawa yang hadis itu tiada berdiri baginya dengan sendiri dan tiada wujud baginya daripada zatnya, dan yang qadim itu tiada sabit bagi suatu serta zahirnya sifatnya, kerana yang batil itu tidak disabitkan serta hak. Maka tiap-tiap satu barang yang lain daripada Allah Ta'ala itu batilun. Maka apabila zahirlah hak, maka hilanglah tiap-tiap satu, ya, dan batillah ia. Allah. Ini kelazatan, nikmat yang didapat oleh arif billah dengan campakkan kurniaan nur ma'rifat daripada Allah Subhanahu wa taala ke dalam batin mereka, lalu keluar kalam-kalam yang seumpama ini. Ya. Iaitu ta'ajjub am kaifah. Dia kata bertapa boleh sabit al hadis, memandang kepada makhluk, serta man lahu wasful kidam, mereka yang baginya sabit sifat sedia kala, itulah Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Atau betapa sabit hadis serta yang baginya bersifat kidam. Mana bila dipandang dua keadaan, bila benar-benar hati itu menghadap ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Qadim ada zatun muttasif bil qidam. Zat yang bersifat dengan qidam, yang sedia kala. Ya, yang tidak berhajat kepada sesiapa. Sebab bila sifat dengan qidam, bermakna zat dia mala awwal lahu. Zat dia tidak ada awal, dengan bahawa dia sedia ada. Bermakna dia tidak berhajat kepada fa'il, kepada sani', kepada muhdis. Dia tidak berhajat kepada pencipta, ya, tak berhajat kepada orang yang mengadakan, sebab dia sendiri sedia ada. Nak dibandingkan dengan yang lain daripadanya, yang asalnya makdum, tak ada. Asalnya semua kita ni tak ada. Ya, kemudian dengan limpah kurniaan Allah Ta'ala, ya, Tuhan mengadakan akan kita. Bila nak dibanding dua kewujudan, wujud yang zati dengan wujud, ya, yang majaz, yang sandar ni, macam mana dia kata boleh sabit yang hadis? Itu maksudnya. Ya, macam mana boleh sabit, boleh ada, boleh kamu terpandang-pandang, boleh terasa pula kewujudan makhluk yang hadis dalam keadaan kamu sedang memandang akan zat yang wajib al-wujud, yang bersifat dengan kidam. Bermakna apa? Mafhum mukhalafah dia, selagi hati kita nampak dan terasa keberadaan makhluk ni, menandakan dia belum menghadap Tuhan lagi. Itu maksudnya. Kalau dia menghadap Tuhan, maka lenyap yang lain. Itu kaedah dia. Ya, lagi terasa besar makhluk, lagi terasa kudrat makhluk, ilmu makhluk, hebat makhluk, handal makhluk. Tu jauh lagi Tuhan. Jauh lagi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lagi. Ya, terasanya akan hadis yang baru ni menunjukkan kegelapan makrifat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang arif, al-arif, ya, syahid Allah. Dia melihat atau memandang akan Ta'ala tiap-tiap satu yang dia lihat.
Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang betul-betul makrifat akan Allah Ta'ala, syahidahu, dia akan syuhud dengan basirah mata dalam dia, fi kulli syai', dalam tiap-tiap suatu. Tiap-tiap suatu dia pandang tu semua cermin saja. Untuk memandang keberadaan Allah. Macam mana dia boleh berhadap kepada makhluk pula. Besar makhluk pula dirasakan. Hebat makhluk pula yang terasa dalam batin hati. Ini dipanggil batil, tak betul. Itu pandangan dia, pandangan yang sudah salah. Ya, pandangan orang yang masih gelap lagi makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang duduk dalam ni keadaan dia memang tidak tenang hidup dia. Orang duduk dalam keadaan ini, kehidupan dia tidak akan tenang. Sebab apa? Dia tidak reti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila batin hati tidak reti menghadap Allah, maka dia akan dibalakan oleh Taala dengan berbagai-bagai kerisauan, ketidaktenteraman jiwa dia. Kalau betul dia tepat reti memandang Allah Ta'ala dengan kehebatan kebesaran dia, masuklah di dalam ayat ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ala bizikrillah, sedarlah dengan zikrullah, dengan menghadapkan tawajuh hati tepat dengan Allah, tatmainnul qulub. Hati akan tenang, hati dia akan rasa berlazat, bernikmat dengan Allah Ta'ala. Tapi bila dia rasakan lagi makhluk hebat lagi, orang tu jauh lagi tu. Jauh. Waktu Arif bila memandang makhluk ni ada dia, serupa tak ada. Macam kita pandang bayang kan. Nampak tu tapi serupa tak ada. Kita pun tak hirau dia, bayang apa ada. Itulah maknanya. Tebalnya makrifat dia dengan Allah Ta'ala sehingga inna adam, ya, terhapus pandangan kepada makhluk ni. Itu dikata satu kehairanan. Sebab nur makrifat yang ada pada mereka, dia kata kaifa ya sebetul hadis. Macam mana boleh sabit lagi pandangan hadis dalam batin hati kamu serta kamu menghadap kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kamu tepat menghadap Allah Ta'ala, al-hadis makhluk ni hilang, lenyap. Dia akan mengalami satu, dia panggil apa? Jazbah minallahi ta'ala, tarikan dari Tuhan. Itu dia panggil fana' billah. Ya, ru'yatullahi bila khalqin. Batin hati dia menghadap memandang hadrat Tuhan bila khalqin, tidak ada campur dengan pandangan kepada makhluk. Allahumma ja'alna. Inilah lazatnya tuan-tuan, nikmatnya yang didapat oleh arif billah, ya. Dan ini semua ni, benda ni boleh didapati oleh sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dia tak ada had. Kalau makam Nabi Rasul tu dah habis, kota dia tak ada. Borang ni boleh tak ada dah. Tak ada Nabi lah. Nabi ya ba'di, tak ada Nabi selepas aku, kata Rasulullah SAW. Ada pun makam wilayah, hanya ada. Siapa yang bersungguh-sungguh, izin Allah, rompak penyamun pun jadi wali. Bila Tuhan tarik, kejap je. Allahu yajtabi ilaihi mai yasha. Tuhan menarik akan orang yang dia kehendaki. Maka peluang sebelum malaikat maut sampai kepada kita, usahakanlah supaya darajat iman kita, makrifat kita meningkat setinggi-tinggi yang mungkin. Sebab inilah nilai kita di akhirat. Nilaian seseorang di akhirat, dia dapat melihat Allah Ta'ala dengan keadaan dia terang ke atau tak berapa, atau selalu ataupun jarang, bergantung pada makrifat dia. Kalau makrifat dia tinggi, hari-hari dia lihat. Kalau makrifat dia tinggi, lagi terang, ya, penglihatan yang jelas. Maka nikmatan ru'yatullah, melihat Allah Ta'ala dengan cara yang layak dan kebesarannya, ada kaitan dengan martabat keimanan dia di dunia ini. Kalau iman dia ilmu yakin, dia dapat cara itulah. Kalau iman dia naik ainul yakin, lagi terang. Kalau hakul yakin, lagi hebat. Kalau kamalul yakin, itu lagi lah, ya, lagi mantap dan lagi selesa, kenikmatan yang sangat dahsyat di sana. Oleh kerana itulah ulama sufi dia sensing tangan baju tuan. Apa maksud dia? Dia riyadhah habis-habisan, mati-matian untuk membunuh segala unsur kelalaian dia dengan Allah Ta'ala, sehingga setiap nafas dia turun naik dia dengan Tuhan. Syammir wala tazar zakiran maut tifanisyanuhu dhalal mubin. Sensing tangan baju kamu, dia kata. Ini kinayah daripada kena bersungguh-sungguh. Syammir wala tazal zakiran maut, jangan sekali-kali kamu lupakan mati. Tifanisyanuhu dhalalun mubin. Kena lupakan mati itu sesat yang cukup terang. Ya, sebab siapa yang mengamal dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, dia memang kena ingat mati. Kafiat 10 je, yang ketujuh dia kena apa? Muraqabatul maut. Dia kena murakabahkan kematian. Dia rasa dia dah mati, orang mandikan dia, orang kapankan dia, angkat usung semayang dia sampai letak dia dalam liang lahat, berlagalah hidung dia dengan tanah kubur. Baru nak start zikir, 10 kaifiat, di antara itulah satu kaifiat dia. Dia kena rasakan dia mati betul tuan.
Orang timbus dia dengan kain dan letakkan papan keranda, timbus duduk di bawah seorang-seorang. Baru ditarik zikir. Ya. Jadi ingat mati itu bagi Naqsyaband punya orang beramal, tarikan Naqsyaband dia Al-Khalidiyah, hari-hari dia ingat mati. Berapa kejap-kejap dia ingat mati. Bukan sekadar ingat gitu intan. Ingat betul-betul kita dah terkejung intan. Dah habis dah, tinggallah, selamat tinggal dunia gitu. Ya, pangkat, jawatan, nama, kesenangan, nikmat habis semua tinggal. Wa kullu na'imin la mahalata zail. Itu tukang syair Nabi sebut, Labib. Bila ada mulut-mulut jahat, bangkai mulut daripada Yahudi mencecer Rasulullah SAW, Labib akan jawab. Ya, maka di antara kalam Labib yang ditasdikkan oleh Rasulullah SAW, itulah dia. Wa kullu na'imin la mahalata zail. Tiap-tiap nikmat yang ada pada kamu semua akan hilang gitu. Semua hilang, nikmat luar, nikmat yang ada pada badan kita, sihat apa semua akan hilang. Ya, wa kullu na'imin la mahalata zail. Dan benda-benda yang zail jangan letak kasih dekat dia. Sebab tu kata Sayyidina Ibrahim AS, Nabi SAW, la uhibbul afilin, aku tidak minat kepada benda yang akan binasa. Apa yang akan binasa? Semua lain daripada Allah. Maka rugi orang yang menggantungkan minat dia kepada makhluk yang akan binasa. Gantungkan minat kita, mahabbah kita, cinta kasih kepada dia je. Ya, barulah jiwa dia jadi mantap, iman dia jadi makna kukuh, kelazatan dia akan diberikan oleh Ta'ala, lazat yang tidak boleh nak diceritakan. Dia akan dapat benda yang tak pernah orang dapat. Ya, benda tak pernah lihat dia dapat, benda orang tak pernah rasa dia dapat, semua dia akan dapat. Sebab apa tu? Batu jannah punya sifat. Ausaful jannah, sifat syurga, ila ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Benda yang tak pernah lihat oleh mata, tak pernah dengar oleh telinga, dia akan dapat. Itu sifat syurga. Syurga mana? Dua-dua. Sama ada jannatul mu'ajjalah di dunia ni, itulah makam ma'rifat yang khassah. Dia akan dapat tu, dia masuk. Sebab tu para awliya dia dapat benda yang orang tak dapat. Macam-macam muka syafaatun buka tadi. Sebab apa? Dia dah masuk jannatul mu'ajjalah. Ya, syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala itu makam makrifat yang sebenar-benar. Sebab tu sebelum kita hembus nafas akhir, minta sungguh-sungguh agar dibukakan oleh Allah Ta'ala. Terbuka benda ni tan, bertuahlah hidup kita. Ya, dia tak ditukar dengan dunia, tak ditukar dengan apa, kenikmatan dunia yang sementara. Ya. Sebab tu para awliya disensing tangan baju ni, sungguh-sungguh riyadhah siang malam. Minta kepada Allah Ta'ala supaya dibukakan. Bila dia terbuka saja dan dia merasakan nikmat yang paling lazat, keluar ada kalam dia ni. Am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful kidam. Dia kata macam mana dia kata boleh sabit pandangan kau pada makhluk, sedangkan kalau kau benar memandang sifat Tuhan yang sedia kala. Kalau engkau asyik dan lazat, terasa hebat betul kebesaran Tuhan, hilang pandangan kau pada makhluk. Mana bila ada dia pandang pada makhluk, rasa makhluk hebat, tu jauh lah orang tu. Iman dia terlampau dalam keadaan lemah sangat. Terlampau maknanya malap. Ya. Kita kalau mentol malap, payah dah berjalan kan. Ya. Kita naik kenderaan, mentol kenderaan kita malap. Kita jalan pun tak berani nak laju. Ya. Kejap berdegung melanggar lubang. Kejap degam melanggar tiang. Sebab apa? Dia malap tuan-tuan ni. Namun tergentak pula lubang, tercabut mentol. Lagi babas. Begitulah maknanya. Kalau kita tak tingkatkan maknanya mutu, ya, kualiti keimanan kita tadi, biar dia cas lebih, biar mentol dia cahaya, dia terang, baru dia sedap berjalan. Begitulah terangnya makrifat dengan Ta'ala menyebabkan seorang tu lazat dan bernikmat, laju dia berjalan ke hadrat Allah Ta'ala. Tidak, Imam Syafi'i boleh khatam Quran sekali kan? Satu hari sekali khatam. Dan bulan Ramadan Imam Syafi'i khatam Quran berapa? 2 kali. Imam Malik pernah khatam Quran dalam 2 rakaat. Ya, kita cari imam baca inna ataina. Baca surah panjang kita dah pening. Sebab apa? Keselesaan kita dengan Tuhan belum ada. Kita masih belum selesa dengan Tuhan, selesa dengan dunia banyak. Selesa dengan makhluk. Ada makhluk, ada duit tebal dan kocik, wah lega senyap. Macam okey hari ni, buat apa kocik tebal. Aulia dia tak letak benda tu benda mengarut panggil. Ya. Ambillah kesedapan dengan dia, berlazat dengan dia. Bi falyafrahun, dengan aku Tuhan kata, naklah kamu seronok dan berlazat. Ini Allah.
Serta bahawa yang hadis mana makhluk ni tiada berdiri bagi dengan sendiri. Mana ada makhluk yang berdiri sendiri, tak ada. Qiyamuhu binafsi, ini sifat Allah Ta'ala saja. Apa makna qiyamuhu binafsi? Ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. Itu dalam kitab Usuluddin kan. Makna qiyamuhu binafsi mana la yaftakiru ila mahal wala mukhassis. Dia tak berhajat pada zat dan dia tidak berhajat kepada pencipta. Macam mana nak berhajat zat? Dia zat yang maha sempurna, yang qadim. Macam mana nak berhajat pada cipta? Dia bukan hadis, dia bukan hudus, bersifat hudus, dia bersifat kidam. Mana sedia. Tiba-tiba nak bandingkan dengan Allah Ta'ala, nak bandingkan dengan makhluk yang bersifat dengan baharu. Oh, jauh lah. Dan tiada wujud baginya daripada zatnya, dan yang qadim itu tiada sabit bagi suatu serta zahir sifatnya. Ya, kalau kita pandang dia tepat kepada zat yang qadim, maka hilanglah yang lain. Kerana itu batil, tiada sabit serta hak. Ya, takkan sabit, tak boleh nak diadukan kewujudan makhluk dan kewujudan Tuhan, mana boleh banding, ya. Tu. Maka tiap-tiap satu barang Allah Ta'ala itu batilun, ya. Hakikatnya makdum, tak ada. Maka bila zahirlah hak, maka hilanglah tiap-tiap satu, dan batil ia tadi. Sebab kena padam. Bila padam, baru dia terang. Bila tutup, baru dia terbuka. Bila mati, baru hidup. Ya. Bila padam, padamkan pandangan kepada makhluk, barulah terbuka pandangan kepada Allah, termasuk ini. Ya. Tutup pandangan pada makhluk, baru terbuka pandangan Tuhan. Padamkan pandangan pada makhluk, barulah dia terang pandangan hati ke hadrat Tuhan. Matikan pandangan pada makhluk, baru hidup pandangan dengan Allah Ta'ala. Dua benda yang tidak boleh apa ni? Tidak boleh ittihad, dia tak boleh sekali. Benda yang mudad dia panggil ad-diddan la yajtami'an. Dalam mantik dia panggil benda yang did berlawan, dia tak boleh himpun sekali. Ya? Sebab ada 4 kaifah dah lepas kan. Kaifa yashku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Macam mana hati kamu nak bersinar dengan nur makrifat, sedangkan rupa makhluk tertepek dekat hati kamu lagi. Melekat gitu tuan. Sebenarnya kena buang tu, baru dia percaya. Ya? Tadi. Cermin kan, nak dapat sinaran tepat, kita lap dulu lah. Dah cermin cantik, baru pancaran dia ada. Tapi kalau ditutup dengan debu, dengan apa semua, tak nampak, gelap. Ya? Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahawatih. Atau macam mana kamu nak berjalan ke hadirat Tuhan sedangkan kamu ditambat dengan nafsu-nafsu lagi. Atau benda berlawan tu. Mana berjalan dengan Ta'ala dengan terikat, mengikatkan diri kita dengan nafsu, oh itu satu benda yang sangat-sangat berlawanan. Dia tak boleh sampai. Ya? Kaifa ya ayat kula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau macam mana kamu nak masuk hadrat Allah Ta'ala yang tinggi sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Lalai disupakan orang berjunub, tuan-tuan. Kalau dilalai, dia tidak jadi orang zakirin yang mengingati Allah Ta'ala, maka standard hakikat batin dia sentiasa berjunub, berhadas. Dia belum tepat lagi, belum bersih. Maka dia tak boleh duduk dalam masjidul ma'rifah. Ya. Macam mana pula dia nak memahami kaifa an yafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Macam mana dia nak memaham akan daqaiq, benda-benda yang seni, bahasan hakikat yang tinggi, sedangkan dia tidak menyucikan diri dia daripada kesilapan dan dosa. Ini semua benda-benda yang berlawan. 4 benda yang berlawan, tuan-tuan, ya. Memancarnya cahaya hati, dia amat berlawan bila kita layan memandang kepada makhluk, tuan-tuan. Ya, nak berjalan ke Tuhan, dia berlawan kalau kita ikut akan nafsu. Dia tak boleh jalan, dia jam. Ya, begitulah. Nak menyucikan jiwa kita tadi amat berlawan apabila dengan kelalaian. Lalai amat bahaya. Dan nak memaham akan haqaiq yang tinggi, kena pastikan batin hati kita bersih, sentiasa dia dibasuh dengan taubat, istighfar. InsyaAllah dia akan dapat pembukaan. Dan adalah seorang laki-laki duduk di sisi Syekh Junaid radhiyallahu an, ni raisul muhaqqiqin, imam tarekat Sufiyah, Imam Junaid al-Baghdadi qaddasallahu sirrah radhiyallahu an. Maka sedang dia duduk bersin ia. Ya, dia pun bersinnya, maka kata dia alhamdulillah. Ya, maka kata Syekh Junaid, sempurnakan olehmu akan dia. Sempurnakan olehmu akan dia. Yang kau kata alhamdulillah, biar lahir dan batin sekali, jangan luar mulut saja maknanya. Ya, maka katanya apa kadarnya? Ya, menyempurnakan tu apa kadarnya? Bagi yang
Bagi yang tahu hingga menyebut ia sertanya, maka kata sejonet, kata oleh muakan dia, maka bahasa yang hadis itu apabila menyerta ia akan qadim, maka hapus ia dan tinggallah yang qadim sendirinya. Itu maksud dia. Segala puji bagi Allah SWT. Bila kita faham segala puji milik Allah Ta'ala, bermakna apa? Lain hilang. Faham tuan-tuan? Segala kepujian, sifat-sifat, maknanya kamalat. Bila kita sebutkan Alhamdulillah, segala puji itu bagi Allah Ta'ala je. Bermakna apa? Milik dia semua segala kepujian. Maka ketika itu, di mana kamu boleh nampak makhluk lagi? Itu maksud dia. Jauh pandangan dia tuan. Bila sebut Alhamdulillah tu, kamu kena sedar bahawa kamu kena tutup pandangan kepada makhluk dan hidupkan pandangan kepada Allah Ta'ala. Itu baru tamam ucapan tahmid kita tadi. Alhamdulillah. Mana kita sedar bahawa segala kepujian, segala kehebatan adalah milik bagi Allah. Bila segala apa tinggal dan tak ada, kosong yang kita. Kalau dia kata separuh engkau, separuh aku, itu lain. Dia bagi dua kan, ni tak ada. Segala, semua. Segala kepujian dia semua bukan kita punya. Dan maka yang tinggal apa? Tak ada apa kita ni. Ya, sebab tu segala naqais, sebalik segala kekurangan, itulah milik makhluk. Mana kita ucapkan Alhamdulillah, kita kena rasakan segala sifat naqais, kekurangan tu milik kita. Maka membawa insan tu makin tawaduk, semakin kenal akan dirinya, dan semakin memancarlah makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, ya. Sempurnakan dia tu ucapan kamu tadi tu. Jauh makna di tuan-tuan. Allah. Faidatun, satu faedah, ketahui ilmu bahawasanya jahil itu lawanan makrifah. Jahil itu ialah lawan dia makrifah. Dan sebenar-benar jahil itu ialah jahil dalam dirinya, yang dijadikan Allah Ta'ala akan mengetahui, ya, diri itu mengetahui kepada Tuhannya. Ya, jahil sebenar jahil, mana tak makrifat, tak kenal akan siapa dirinya, ya, yang disuruh kita makrifat akan Allah Ta'ala. Tuhan suruh kita ni jadi dunia untuk makrifat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budunin. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri dengan mana makrifat dan tunduk kepada Ta'ala. Sebab itu Ibnu Abbas mentafsirkan illa liya'budun dengan illa liya'rifun, supaya mereka makrifat sebenar dengan Allah, seterusnya mereka mengabdikan diri sesungguhnya kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa mengetahui akan dirinya, maka mengetahui akan Tuhannya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan dirinya, dia kenal akan Tuhan dia. Apa diri dia? Bersifat dengan apa? Segala naqais, kekurangan. Ya. Maka kenallah ia akan Tuhan yang bersifat dengan segala kamalat. Ini i'tikad. Ada sufi musyahadah, syuhud. Itu beza dia. Ya, ada yang kaji-kaji kedai kopi itu dia belum masuk lah. Pada masuk lain dia tak dalam cakap. Kalau ikut Ibnu Arabi lagi, engkau kenal dia mana? Tak ada engkau lagi. Orang yang kenal diri itu apa maksud dia? Engkau tiada, ada dia je. Ya, ada dia, tiada engkau. Itu dia. Baru kamu kata kau kenal diri engkau sebenar-benarnya. Ya. Sebagaimana disebut dalam muka surat 3 dahulu, baris yang ke berapa? 14 daripada atas. Ya. Itu dia. Apa dia kata? Kerana bahawasanya dikendaki hak kita lah. Apa kendak Allah Ta'ala nak kat kita ni? Bahawa ada ia, tiada engkau. Itu musab kedua dulu kamu. Tuhan kendak bahawa ada ia, tiada engkau. Mana pandang kewujudan keberadaan dia, pandang kesemuaan dia. Jangan sekali kamu pandang keberadaan dan kesempurnaan kamu. Tak ada. Silap. Itu makna kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Bila dia memandang saja kesempurnaan Allah, maka lenyaplah pandangan kepada dia. Dia memandang wujudillah, maka lenyap wujud makhluk. Dia pandang kudratillah, lenyap kudrat makhluk. Dia pandang saja iradah Allah, maka lenyap iradah makhluk. Dia memandang ilmu Tuhan, lenyap ilmu makhluk. Dia memandang kewujudan Allah, lenyap kewujudan makhluk. Timbullah la mawjud illallah. Baun. Dalam tuan-tuan ni benda dalam. Adapun luar nampak ni. Kadang kata tak ada, semua tak ada. Benda nampak kata tak ada, tu orang kata bohong. Yang kita pandang semua kita bahas tu pada dalam. Pandangan dalam. Wow. Luar nampak lah kalau tak ada kata pandang.
Ya, maksud pandangan kita faham pandangan dalam. Dalam dia tidak terasa, ya, tidak ada keberasaan dia dengan makhluk, tak ada. Sebab dia rasa zauki dia dengan Tuhan. Ini panggil ilmu zauki. Melatih merasakan dengan dia. Jangan sekali-kali kita lupa, tak terasa dengan dia, bahaya. Sebab mursyid kita pesan, kau jangan berani-berani nak lupakan dia. Lepas dia boleh macam dan ya. Kau jangan berani-berani cuba nak lupakan Allah Ta'ala. Dia cakap tu lain macam tuan-tuan. Tarik Allah turun apa pun Allah. Allah. Sentiasa jalan. Ya, latih tu. Memang kadang-kadang terlupa kan, tarik balik. Lupa-lupa tarik balik. Ya, sentiasa jalan supaya kita mensyukuri tiap nafas. Sebab nafas kita tarik tu nikmat besar. Kalau orang tak boleh bernafas tuan-tuan. Dia tarik je oksigen tak naik kepala, dia dah risau dah. Dan lain macam dia tuan-tuan ni. Semua nikmat. Jantung kita berdenyut, nikmat. Injap kita berjalan, nikmat. Semua berjalan. Darah kita berjalan, nikmat. Kalau darah kita tak berjalan, macam ya? Darah kita pekat, kita risau, tuan. Mengelupur dia cari doktor, ambil ubat cair darah. Sebab apa? Dia jam kan. Dia boleh stroke, boleh apa, pam, dia beku je. Itu kita dah lain macam dah. Betapa besarnya peredaran darah setiap dia berjalan dalam urat. Sebab tu kalau kita nak kaji nikmat Tuhan, tak terkaji. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau mu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh menghitung nikmat Tuhan yang sangat besar. Ada pandangan-pandangan yang hendaklah diistighdarkan, dikenal akan diri dia siapa tadi. Ya, dikenal siapa dia sebenarnya. Tak ada. Yang ada sebenarnya dari dia semua. Dia daripada dia, nyawa daripada dia, gerak semua daripada dia. Itu maknanya, ya. Allah. Barang siapa mengetahui akan dirinya, makrifat akan diri dia, maka makrifat mengetahui akan Tuhannya. Sebab untuk tua kita bila kita lalai buat tak betul, kau ni tak kenal diri gitu. Kau ni tak perasan diri, kau tak kenal diri gitu. Itu maksud dia itulah. Kalau berkenal diri dia siapa, dia akan tahu. Itu dengan pengenalan rasa tuan ni. Ada dengan buka syapak, tu lain cerita lah. Tuan buka hijab, dia nampak hakikat diri pun, tu ada kan. Tu dalam sudut pun biasa nampak. Bila bersih, sebab hati bila terlalu bersih, pandangannya menembusi hijab. Ya, hati bila terlalu bersih, bersinar, pandangan dia tembus hijab. Tembus. Masalah kita hati tak bersih. Ana ala orang lain Allah lah. Tak bersih. Pandang-pandang tak tembus. Sangkut. Ya, dia tengok je dunia, dia sangkut. Ya, dia tengok pokok, nampak pokok. Yang tembus dia tengok pokok, nampak Allah Taala. Tengok mata luar, nampak mata dalam. Jangan kata nampak mata luar, itu rosak tak. Itu kalam Sayyidina Abu Bakar. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Aku tidak lihat kepada makhluk semua ni melainkan aku dah lihat Tuhan lebih dulu. Lihat bukan lihat dengan mata kepala ya. Lihat dengan mata dalam dengan makna apa? Syuhud, muraqabah dan musyahadah akan Allah. Itu pakaian dia orang. Sentiasa tuan. Allah. Allahumma ja'alna minhum. Nikmat besar ni tuan-tuan ni. Ni tak ada jual supermarket tuan ni. Dan tak ada boleh nak demand nak beli apa tak ada. Kalau boleh beli kita boleh beli tuan ni. Ini semua dipanggil minnah, kurnian daripada Allah Taala. Bila kita bersungguh, Tuhan tengok kita bersungguh tu, insya-Allah dia bagi. Sebab dia dah janji, wallazina jahadu, ya. Pada siapa yang bersungguh-sungguh pada jalanku, lanahdiyannahum subulana, aku akan tunjukkan jalannya. Allah. Dan sebesar-besar jahil itu jahil di dalam dirinya dijadikan Allah Ta'ala. Dia tak perasan Tuhan jadikan dia. Dia tak perasan dia bergerak dari Tuhan. Sejahil-jahil manusia, dia melangkah tak perasan langkah tu dari Allah. Dia berkelip mata, terkelipan mata dari Allah. Dia bercakap tu dari Allah. Dia semayang, rakaat, sujud dari Allah. Kalau dia tak perasan tu sejahil-jahil, maka kita duduk dalam jahil lagi tuan-tuan. Ana alam wa lain wallah. Ya, sebab Tuhan jelaskan Quran kata Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu ayat Quran. Allah Taala jadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Melangkah, duduk, diam, berkelip, bercakap, mendengar, menghidup, jalan, semua dia. Dia yang menjadikan. Baru kita matikan pandangan. Ya, sebab tu bila kita matikan pandangan, keluarkan pandangan kepada khalqiyah, pada nafsu kita, pada diri kita, kita akan sampai ke makrifat kepada Tuhan. Itu kaedah dia kata, iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah.
Bila engkau keluar daripada diri engkau, maka engkau sampai kepada hadrat Allah. Itu kalam dia. Ya. Allah. Maka barang siapa yang mengetahui maka barang siapa yang mengetahui akan Tuhannya, mana diberikan ma'rifat oleh Ta'ala kepadanya, maka jawab dia, maka diserahkannya segala pekerjaannya kepada Tuhan. Itu mana ahli ma'rifat. Bila benar-benar dia ma'rifat akan Allah, habis, diserah habis. Sebab tu hal tujuh dalam perjalanan tariqah sufiah, ia masuk dalam ayat surah dan surah Anfal. Iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tulil alaihim ayatu wa zadatuhum imanah. Bila sebut nama Ta'ala, berkocak hati dia. Dia baca ayat Allah, makin bertambah imannya. Kemuncak dia mana? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Tuhan saja mereka serah. Dia berpaut, bergantung dengan Tuhan. Tak ada, dengan diri dia tak paut. Ya, harta benda dia kapal itu lagi tak pandang. Dia pandang satu je. Itu betul dipanggil orang yang muwahidin, yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan barang siapa menyerahkan pekerjaannya kepadanya, itu yang kita zikir, ya, hasbunallahu ni'mal wakil. Sama lah tu makna dia. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Ta'ala lah kita serahkan segala urusan. Wa ufawidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sama lah makna nanti. Nascaya sejahteralah ia dan beruntunglah ia. Siapa nak dapat sejahtera betul, keberuntungan betul, kena tamam diserahkan diri pada Ta'ala. Rohani di dalam, serabis. Ya. Dan barang siapa, sebab jaminan dia Ta'ala kan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang betul-betul bertawakal berserah bulat pada Ta'ala, maka dia akan dapat jaminan pemeliharaan Allah Ta'ala. Siapa contoh terbesar? Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seintawan cop di belakang Nabi itu. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Berhadaplah ke mana kamu nak berhadap wahai Muhammad. Ya, fa innaka mansur, sungguhnya engkau sentiasa dibantu oleh Allah Taala. Itu hebatnya. Ini benda mana dalam Tuhan? Dalam arifat akan diri dia sebenarnya, maka dia kenal Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia akan serah. Bila dia serah, Tuhan jaga. Dan barang siapa kasih akan menzahirkan suatu dalam segala halnya yang lain daripada yang telah dizahirkan Allah Ta'ala akan di dalamnya, maka ada demikian itu menunjukkan atas kebodohan jahilnya Allah. Kesudahan jahil, habis-habis jahil. Barang siapa kasih, minat, menzahirkan suatu dan segala halnya, dia dapat waridat, dia dapat pembukaan Tuhan, dia suka nak cerita dekat orang. Ini menandakan sebodoh-bodoh manusia. Sebab apa? Dia tidak cukup dengan pandangan Allah. Apa dia dapat tu Tuhan bagi untuk dia dah lah. Dia nak cerita kat orang apa? Bila nak cerita kat orang, bermakna dalam batin hati dia ada makhluk lagi. Ada orang lagi. Mana dia suka bahawa dia dipandang besar, dia suka bahawa dia dihebatkan, dia suka bahawa dia dipuji-puji. Mana pandangan dia masih ada pada makhluk, maka tersangkut dan terbelitlah dia, rohani dia tak boleh jalan ke hadrat Tuhan. Habis. Baru kena cut habis tu. Ya? Ada kena cut. Orang taraf ni dia akan duduk taraf apa? Istiwa uzzami wal madhi minal ammah.
Sama je bagi dia. Orang puji dia pun dia tak rasa apa. Orang caci dia pun dia tak rasa apa. Baru dia boleh berjalan. Kalau orang puji dia terangkat, hantar belum lagi. Kalau orang caci dia termenung, tu belum lagi. Jauh lagi dan sebab dalam batin dia masih ada makhluk lagi. Ya, tu. Habis. Yang telah menzahirkan Allah akan dia. Sebab tu dalam suluk tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, apa saja warid diharamkan, tak dibagikan, kita cerita pada siapa. Dia dengan mursyid dia je. Jangan sekali-kali dibuka dengan lain. Ni banyak kita silap terbuka. Kadang dia minum-minum dibuka kawan. Anda dapat warid ni buat. Oh, silap tuan-tuan. Itu menandakan hati dia tidak siddiq dengan Allah Ta'ala. Kalau hati dia siddiq dengan Tuhan, dia takkan buka benda tu. Sebab tu rahsia dia dengan Allah Ta'ala. Semua nak ditafsirkan dengan mursyid, itu saja. Lain dia tak ada cerita. Dia suka cerita-cerita bermakna apa? Dia suka bahawa dia dilebihkan. Sebab dia dapat tu lebihkan benda Tuhan bagi. Nak nampak dia lebih tu habis tu. Itu dia panggil tufuliyah. Ulama sufi panggil itu kebudak-budakan. Dia belum mantap dalam makrifat. Budak-budak lagi. Maka dari demikian itu menunjukkan atas kesudahan jahilnya. Sejahil-jahil manusia, dia suka maknanya apa? Dipuji dan diangkat. Itu manusia paling jahil. Manusia yang arif dia tak ada minat nak berpandang kepada makhluk. Dia dah berlazat. Sebab apa dia begitu? Sebab dia dah dapat lazat dengan Allah. Sebab tu selagi tak dapat lazat dengan Tuhan, hati dia akan berpusing-pusing. Dia tak tepat. Dia dapat lazat dengan Tuhan, dia tepat. Habis. Dan terdinding dia, terhijab. Dan kena bawa saja kalau ada, ia telah tahu makrifat dia, nasaya tiada baginya iradah. Dia akan pandang iradat dia dan tiada kasih ia pada satu selain daripada Allah Ta'ala. Allah. Tingginya martabat orang ahli makrifat, dahsyatnya makam makrifat tuan-tuan. Bahawasanya orang yang tahu mana yang makrifat, putus iradatnya dan gugurlah ikhtiarnya. Dia betul-betul makrifat dengan Tuhan, dia takkan pandang lagi apa? Iradah dia dan ikhtiar dia serta Allah Ta'ala. Dan kerana inilah mengisyaratkan muallif dengan kata Syekh radhiyallahu an, dia akan sebut akan datang insya-Allah, ma tarakal minal jahli syai'an man arada an yuhdisa fil waqtil ghaira ma azharahu Allahu fihi. Insya-Allah akan dibahas belakang untuk kita mematikan pandangan iradah kita supaya dia dapat betul-benar kelazatan nikmat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Allahumma ighfir lana fa inna khairal kullahu bi yadika Allahumma ja'alna min al-taqin wa jazi qulubana ya Allah an nazar rasul hatta yankashif lana anwarul muraqabah wal musyahadah bi jayyi alhamdulillah ya karim.